Saya pasti bukan Cik Aisyah sahaja yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Saya yakin bukan sahaja mahasiswa namun anak-anak kecil, pelajar sekolah juga menerima impak yang besar dalam aspek psikologi. Mana tidaknya aktiviti sosial, co-curriculum, kebanyakan sukan dan riadah adalah tidak dibenarkan. Apatah lagi perayaan-perayaan yang sebelum ini disambut dengan begitu meriah juga tidak dibenarkan. Bayangkan dalam tempoh hampir 1.5 tahun ini, kebanyakan masa mereka dihabiskan di dalam rumah, di ruang kamar ataupun di hadapan skrip untuk pembelajaran formal. Sudah pasti perkara ini akan menyebabkan mereka juga berasa letih dan lesu. Namun inilah norma baharu, pembudayaan baharu yang terpaksa mereka hadapi. Jadi berdasarkan realiti yang sedang berlaku ini, mungkin Dr. Aida boleh berkongsi apakah cara-cara yang doktor boleh cadangkan untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu ini khususnya kepada golongan pelajar ataupun golongan mahasiswa. Silakan doktor. Baiklah, terima kasih. Saya rasa kita semua memang terkesan dengan ni. Saya sendiri sebagai ibu, saya tengok anak saya membesar tanpa hubungan sosial yang dia perlukan tu, memang kita rasa sedih. Tapi yang pertama yang saya nak ingatkan adalah kita terima perasaan sedih tu dulu daripada kita nak tolak perasaan tu kan. Kita terima dan fahamkan kenapa saya rasa sedih. Okey, sebab saya kesianlah tengok anak-anak saya terbantuk dia punya pertumbuhan tu. Okey. Bila kita dah faham perasaan sedih tu, cuba kita fikirkan cara-cara yang mungkin dalam restriksi ini apa yang masih kita boleh lakukan untuk improve dia punya social. Okay. Saya percaya kepada quality over quantity. Maksudnya quality tu lebih penting daripada quantity. Jadi walaupun kita sebagai ibu yang bekerja mempunyai masa kerja tertentu, kita perlu strukturkan hari kita dengan waktu yang tertentu dan misal kata pukul 5, okey saya berhenti, luangkan walaupun 5 minit ke 10 minit ke untuk betul-betul berjumpa dengan anak. Walaupun kadang-kadang kita satu rumah kita tak berjumpa anak sangat kan. Okay. Kita jumpa dan duduk berborak dengan anak. Sebab itu adalah salah satu skill sosial yang penting. Okay. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa lupa nak tanya anak apa khabar hari ni, buat apa. Kita lupa nak tanya how are you doing? Apa khabar? Macam mana perasaan awak dengan sekarang ni bila dah tak dapat berjumpa dengan kawan-kawan semua. Jadi bercakap. Yang saya nak cuba sampaikan kat sini, bercakap dengan anak-anak. Okay? Yang kedua, lepas kita kerja, anak pun selesai PDPR, mungkin kita boleh slotkan beberapa jam ke sehari untuk bermain dengan anak. Contohnya board game ke, okay? Online game, kalau duduk main game sekali dengan anak-anak, okay? Saya tahu tak ramai orang buat macam tu, tapi saya suggest apa salahnya. Kawan saya dia suka exercise dengan anak dia, pakai apa tu yang fit tu, dia main online PS4 ke apa tak kan, dia ada main yang fitness tu. So benda tu juga membuatkan macam persekitaran rumah walaupun setengah jam tapi sesuatu yang seronok untuk anak-anak. Jadi katalah dalam satu hari dia stres, tapi kalau setengah jam tu dia dapat bersama dengan keluarga, dengan ibu bapa untuk melakukan aktiviti yang seronok, saya rasa dapat sedikit sebanyak menaikkan semangat dia lah untuk teruskan dari hari ke sehari. Okay. Okey. Terima kasih Dr. Aida. Baiklah, soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Puan Amira. Soalan ini berbentuk situasi dan saya pasti ramai pelajar akan faham dan mungkin ada juga yang pernah mengalaminya. Situasinya berbunyi begini. Saya mempunyai beberapa rakan yang mengalami tekanan dan kemurangan ketika lockdown ini. Ada juga yang sudah pun mencuba untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri seperti menoreh tangan. Puan Amira, apakah tindakan yang perlu saya ambil untuk membantu kawan saya sekiranya saya mula melihat perubahan sikap seperti lebih menyendiri atau lebih agresif pada rakan saya? Okey, terima kasih kepada Saudari Manisha atas soalan itu. Dan apabila berlakunya tempoh pandemik ni, macam Saudari Aisyah tadi katakan, kita berada dalam jauh daripada keluarga, kita bersendirian. Jadi memang tak dapat untuk elak rasa macam tak
rasa insecure, rasa macam murung, rasa macam tak gembira kan. Jadi apabila kita nampak perubahan dekat kawan kita, apa yang tindakan yang boleh kita ambil adalah daripada aspek ni adalah sebenarnya yang penting adalah komunikasi. Tapi untuk kita reach, untuk kita masuk dalam medium komunikasi tu, apa yang perlu kita cipta antara kita dengan kawan kita yang kita nampak macam dah lain kan, macam dah murung tu, adalah untuk kita bina connection, kena bina rasa percaya. Sebab untuk kita bercakap, untuk kita bertanyakan kepada mereka, kawan tu sendiri perlu ada rasa mereka boleh percayakan kita, perlu ada rasa apabila dia nak berkongsi dengan kita, dia rasa kita adalah orang yang tepat untuk dia bercerita. Sebab bila berlaku situasi macam ni kan, penerimaan setiap orang adalah berbeza-beza, keupayaan setiap orang adalah berbeza-beza. Jadi apa yang penting kat sini adalah untuk kita reach kawan tu, untuk kita contact kawan tu, sebab sekarang ni macam-macam medium ada. Sebab kita memang perlu ada penjarakan fizikal, tak boleh nak jumpa depan-depan. Jadi boleh WhatsApp, boleh video call. Kalau tengok kawan tu dah lama diam, tak tahu apa khabar berita dia, kita boleh reach, boleh call dan jadi seorang pendengar yang baik. Sebab ada orang bila dia berdepan dengan tekanan, dia sebenarnya tak mahu pun pendapat tau. Dia cuma fasa pertama yang dia nak adalah dia nak luahkan, dia nak cari seseorang untuk dia mendengar dan dia meluahkan, dan peranan kita sebagai kawan adalah berada di situ, dengar dengan terbuka dan bagi moral support. Dekat situ tak boleh ada perbandingan. Mungkin bagi kawan tu situasi tu berat bagi dia, tapi bagi kita tak berat. Tapi kita tak boleh terus untuk tutup cerita tu. Jadi dekat situ sebagai kawan yang baik, kena mendengar, kena comfortkan dia dan perlu buat kawan tu rasa selesa dan kita ada dengan dia dalam apa jua keadaan walaupun berjauhan waktu sekarang. Terima kasih Puan Amira.